ya, mudah-mudahan segala bentuk amal soleh di sebuah badan kita, di sebuah lisan kita menjadi amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi ini kita sambung lagi kitab kita ini, qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Setelah itu maka engkau sembahyang pula 2 rakaat dengan niat awabin jua. Hanyalah demikian takbirnya. Salli raka'ataini salatal awabin sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ilmina fid darain amin ya rabbal alamin. Ini di antara amalan selepas maghrib lagi. Ulama seperti mana Syekh Abdul Somad Al-Limbani dia nakal dalam kitab ini supaya waktu maghrib ini supaya kita tidak lalai. Sebab dikenali sebagai waktu maghrib ini adalah waktu pendek, dan begitu juga ketika itu ramai manusia lalai ketika itu. Itu di antaranya Syekh Abdul Somad Al-Limbani dia nakal daripada Imam Ghazali dengan amalan-amalan begini. Jadi begitulah disebut oleh Syekh Abdul Somad Al-Limbani, antaranya disuruh kita sembahyang sunat awabin. Jika kita tidak ada apa-apa majlis ilmu ke ataupun tidak buat pekerjaan lain, maka kita disuruh sembahyang sunat awabin, yakni selepas daripada sembahyang sunat maghrib. Dia jangan tinggal sunat maghrib, kita jangan tinggal. Mari-mari sunat awabin selalu. Ini suatu kerugian bagi Imam Ghazali kata. Begitu juga Imam Ghazali dia menyatakan satu kerugian juga bagi orang yang iaitu sembahyang tarawih tapi tidak sembahyang sunat Isyak Ba'diyah, maka ini suatu kerugian juga kata Imam Ghazali. Itu ada panggil mu'allalah. ada kecacatan dalam ibadah itu sendiri. Ibadah dapat pahala, tetapi nisbah ibadah itu ada kecacatan. Begitu juga dinakal oleh ulama seperti mana Imam Zakaria Al-Ansari dan ulama-ulama yang lain menyatakan suatu tidak sayugia, tidak afdal bila di bulan Ramadan sunat witir itu sembahyang bersendirian, itu tidak buat afdal. Sunat witir pada bulan Ramadan afdal kita sembahyang berjamaah. Itu di antaranya disebut walau mustaghil, walaupun dia sibuk sekalipun, yakni kalau dia nak buat 8 rakaat, maka dia boleh balik di rumah dia mengerjakan sembahyang witir dengan ajak cucu dia ke sebagai berjamaah. Itu di antaranya. Saya nak sembahyang bersendirian juga, maka tak jadi masalah juga, boleh. Cuma nisbah afdal dengan tidak afdal saja, itu disebut oleh para ulama. Begitu juga dengan sembahyang sunat awabin. Kita jangan tinggal sembahyang sunat selepas maghrib, dan masa sama kita juga disuruh sembahyang sunat awabin bila itu ketika tidak ada apa-apa lagi majlis seperti majlis ilmu, maka itu lebih afdal. Itu di antaranya. Jadi lafaz dia usalli raka'atain salatul awabin sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang sunat awabin 2 rakaat kerana Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar. Itu di antaranya. Dan dibaca olehmu pada tiap-tiap rakaat itu, kemudian daripada Fatihah barang yang engkau kehendaki setelah itu. Jadi sunat awabin ini ikutlah kita nak baca surah apa pun. Tapi pada baliknya selepas Fatihah rakaat pertama kita baca
Qul ya ayyuhal kafirun. Selepas daripada Fatihah pula rakaat kedua kita baca iaitu Qul huwallahu ahad. Itu di antaranya pada nisbah ayat sembahyang sunat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka sembahyang engkau pula 2 rakaat dengan niat sembahyang awabin serta istiqarah. Demikian takbirnya, yakni lafaznya usalli raka'ataini sunnatal awabin ma'al istiqarah lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sahaja aku sembahyang 2 rakaat sembahyang awabin serta istiqarah kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Ini di antaranya. Kalau tadi kita sembahyang sunat awabin saja. Lepas kita sembahyang sunat awabin, kita puasa masa panjang lagi, dah masuk isyak lagi, kita boleh sembahyang sunat awabin ma'al istiqarah. Yang ini bersama dengan sembahyang istiqarah, boleh kita gabung sekali. Ini amalan, orang panggil amalan ulama terdahulu. Maknanya dia tidak mensia-siakan waktu itu. Itu di antaranya. Ketika ditanya kepada Abdullah bin Mas'ud, ketika ditanya kepada Abdullah bin Amr, yang kita telah baca hadis Nabi SAW yang kemarin itu, berkaitan dengan siyam Al-Quran, siyam yashfa'ani li'abdi yawmal qiyamah. Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada hamba Allah pada hari kiamat kelak. Dengan dia berkata, ya Allah, sesungguhnya berilah syafaat kepada dia ni, kerana dia di dunia dulu dia membaca dia menahan diri dia daripada tu. Dan Al-Quran pula menyatakan, ya Allah, berilah syafaat kepada si fulan ini, kerana dia dulu tengah malam duk baca Al-Quran lagi sikit sebanyak, dia beri syafaat kendaku. Ketika ditanya kepada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr, seorang sahabat Nabi SAW yang rajin ibadah. Bila ditanya kenapa kamu begitu rajin dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyatakan, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW menyatakan waktu di akhir zaman begitu pendek, sekejap saja. Macam hari inilah dah 9 Ramadan dah kita duduk hari ni. Begitu cepatnya masa. Tahu-tahu nak raya, tahu-tahu masuk Syawal pula. Ini nak menunjuk kepada kita, disuruh kita sentiasa meningkatkan ibadah. Tak boleh ibadah lisan, tak boleh ibadah badan, ibadah lisan. Itu di antaranya. Jadi sebab itulah bila ditanya kepada Abdullah bin Amr, dia menyatakan bahawasanya kerana aku mendengar Rasulullah SAW menyatakan waktu begitu pendek, dan manusia isra' ala dunia banyak. Mana manusia sibuk dengan urusan dunia, kadang-kadangnya meninggal urusan akhirat begitu banyak. Dan ada segelintir manusia, sekelompok manusia, sekumpulan manusia yang sentiasa mengerjakan ibadah kepada Allah walaupun dia sibuk dengan urusan dunia dia. Ini masuk pula dalam hadis Nabi SAW yang lain. Rasulullah menyatakan, ikhwani, saudara aku. Itu siapa? Itu orang-orang yang beriman, yang ikhlas dalam mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walan tarani, tetapi dia tidak melihat akan aku. Itulah saudara aku, kata Rasulullah SAW. Itu di antara disebut oleh para ulama. Jadi sebab itulah dengan ibadah inilah ulama susun lepas waktu maghrib, jangan mensia-siakannya. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka baca olehmu pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah itu, qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah itu, qul huwallahu ahad. Itu
lafaz, maknanya kita nak sembahyang sunat awwabin bersama istiqarah, kita boleh baca rakaat pertama sesudah Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan sesudah rakaat yang kedua sesudah Fatihah kita baca seperti biasa qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Atau engkau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah itu wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtaru ma kana lahumul khiyatu subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun wa rabbuka ya'lamu ma takunnu suduruhum wa ma yu'linuna wa huwa Allahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Kita boleh baca surah ni mana ni pada sembahyang sunat awwabin sesudah Fatihah ni. Ini di antara dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-68 kita boleh baca, itu di antaranya. Dan begitu juga hak situ tu disebut dan engkau baca pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah itu wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallaha wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyatu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sampai situ tu ayat 36. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليهم وأمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبده وتخشى الناس والله أحق أن تخشى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Ayat 37. Ini surah Al-Ahzab belakang ni. ما كان على النبي من حرج فيها فرض الله له سنة لله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. Ini ayat 38. Ini surah Al-Ahzab belaka. Ini kita boleh baca dalam sunat awwabin. Jadi hak ni hak ulama susun belaka. Macam kita sembahyang tahajud lah, kita puasa baca kuliah Allah, maka ulama kata kalau nisbah kepada lama kita nak diri dalam sembahyang Rasulullah, yang Rasulullah menyatakan sebuah hadis, bila sahabat tanya apakah amalan yang lebih afdal, iaitu pada waktu malam, Rasulullah menyatakan iaitu lama kamu berdiri, lama berdiri dalam sembahyang. Itu di antaranya. Bahkan di sebahagian ulama menyata juga seperti mana Al-Imam Auza'i, dia menyatakan juga kalau kita tak ingat surah apa pun kita boleh baca dengan tertib. Contohnya kita sembahyang tahajud, kita nak lama berdiri itu, kita baca tertib, iaitu contohnya kita baca qul ya ayyuhal kafirun, bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud ila akhir ayat. Itu di antaranya. Jadi kita baca dengan tertib, bukan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun wa la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abidun ma a'budu. Allahu akbar. Sami Allahu liman Allah. Maka bukan begitu. Maknanya baca dengan tertib, baca dengan panggil tak ada ta'jil, tidak ada berkopoh-kopoh segera tu tak ada. Itu suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sembahyang tahajud, kita puasa nak panjang lagi, kita boleh ambil dalam surah Al-Imran seperti mana dinakal oleh para ulama, yang mana juga dinakal oleh kitab Sabil Muhtadi. Sebelum kita sembahyang tahajud, boleh
kita buka pintu tingkap kita ke, tingkap rumah ke, kita boleh baca dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar ila ayatin liulil albab alladhina yaquluna rabbana faqabih. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. Sampai habis tu surah Al-Imran ayat 190 hingga 194 pada rakaat pertama. Lepas tu tutuplah pintu, tutuplah pintu. Ketika kita tengok langit sekejap tu, baca inna fi khalqis sama, ini amalan ulama terdahulu, orang-orang soleh terdahulu. Sebab kalau ada jemaah ada masa boleh tengok dalam Al-Quran tafsir, diri inna fi khalqis samawati wal ard itu sendiri, berbagai-bagai ulama membahas tentang inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguh dalam ciptaan, lafaz khalaqa pula dibahas, lafaz ja'ala pula, lafaz fatara pula, ada perbezaan itu di antaranya. Jadi kalau kita tak baca kuliah qul huwallah pada rakaat pertama sesudah Fatihah dalam sembahyang tahajud, kita boleh baca surah Al-Imran ayat 190 hingga 90, ayat 190 hingga 194, iaitu inna fi khalqis samawati wal ard sapa tukhliful mi'ad. Apa situ rakaat kedua sesudah Fatihah dalam solat tahajud, kita boleh baca surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala qul law kana al-bahru midadan ila akhir ayat, sampai akhir ayat surah Al-Kahfi, iaitu 107 hingga 110 akhir sekali itu. Itu di antara disebut oleh para ulama bacaan tu, itu di antaranya supaya diri kita berdiri itu lama. Maka sama juga seperti dalam Sunnah Awwabin ini, kita boleh baca seperti mana dinakal oleh para ulama di dalam kitab ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Dan jika engkau baca pada rakaat pertama kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, serta itu yang pertama, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah itu qul huwallahu ahad, serta segala ayat yang kedua itu nescaya adalah terlebih sempurna kemudian daripada salam. Jadi kata Syekh Abdul Samad Al-Limbani, jika kita rakaat pertama kita baca Fatihah, qul ya ayyuhal kafirun, kita baca hak atas dulu tu, ikut tertib. Boleh kita nak baca kuliah dulu, maknanya nak bahas surah kecil dulu, lepas tu baru hak ayat tu. Tapi kata ulama, memulai ayat yang besar itu lebih afdal, maksudnya dari hak permulaan dulu. Itu di antaranya ikut tertib, maknanya kita baca Al-Quran lah, surah tu kita sembahyang, kita boleh baca qul huwallahu ahad. Lepas tu kita rakaat pertama kita baca qul huwallah, rakaat kedua kita baca inna a'tayna. Kalau ikut surutan hak tu hak besar inna a'tayna, tapi boleh, tapi tertib itu lebih afdal, itu kata ulama. Jadi kita boleh baca belaka. Itu di antaranya sesudah kita baca hak tadi tu soal Al-Ahzab belaka tu, kita boleh baca qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu baru kita baca rakaat kedua pula kita baca sesudah Fatihah qul huwallahu ahad. Itu di antaranya. Macam surah macam kita baca, kita sembahyang panggil solat hajat lah. Rakaat pertama kita baca ayat kursi, rakaat kedua kita baca amanah rasul. Itu lebih afdal dah, lebih tahqiq dah, tetapi lebih cermat lagi, lebih kuat lagi, lebih afdal lagi, lebih fadilat lagi, iaitu kita baca rakaat pertama kita baca ayat kursi,
Lepas ayat kursi kita baca iaitu qul ya ayyuhal kafirun. Lepas tu rakaat kedua pula kita baca amanar rasul. Lepas amanar rasul kita baca qul huwallahu ahad. Itu hak ulama susung comel belaka, itu di antaranya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Maka kemudian daripada salam maka baca olehmu doa ini. Doa ini panjang ni. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika wa astaghfiruka biqadratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdi wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lamu wa antal 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna al-jami'a ma taharraku fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'i ma yataharraku fi ghairi fi haqqi wa fi tadi dia haki juga tu wa fi haqqi ahli wa waladi wa ma malakas yamini fi min sa'ani hadhihi ila mithlaha min al-yawm al-akhir khairul li fi dini wa dunya wa akhirih wa ma'ashi wa ma'adi wa 'aqibati amri wa 'ajilihi faqdirhu li wa'inni alihi wa yassir li thumma barik li fihi Allahumma wa inka pun boleh, Allahumma wa inka pun boleh. Nak baca Allahumma inka boleh juga, ataupun nak tinggal wa pun boleh. Allahumma inna maknanya boleh. Kita nak tinggal waw di situ pun boleh, tak masalah. Huruf waw itu tak mengajuk. Sebab apa? Sebab humma di situ. Sebab humma tu dalam Allahumma tu ada ya munada. Sebab tu kita baca Allahumma rabbana ya Allah. So kita sebut ya Allah sebab dalam Allahumma tu ada ya munada duduk nusuk dalam tu. Jadi boleh. Jadi boleh kita baca Allahumma wa inka kunta ta'lam anna al-jami' ma ataharraku fi haqqi wa fi haqqi ghairi wa jami'i ma yataharraku fi ghairi fi haqqi wa fi haqqi ahlihi wa waladi wa ma malakas yamni fi sa'ati hadhihi ila mithliha min al-yawm al-akhir sharrun li fi dini wa dunyaya wa akhirati wa ma'ashi wa ma'adi wa 'aqibati amri wa 'ajilihi wa ajilihi fasrif'u 'anni wasrifni anhu waqdir li khairul haitsu kana thumma radini bihi biqada'ika wa biqadatika wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Panjang ni. Anda masuk isyak dulu. Kalau kita baca ni masuk isyak dulu. Ini di antara disebut oleh para ulama. Ulama susung comel amalan ni, comel mari. Kita orang ulama susung ada bercanggah syariat comel. Mari-mari suatu golongan hadza bid'atun dalalah, itu suatu bid'ah yang sesat. Ada juga hak jenis begitu. Sebab apa? Sebab tidak ada dalil. Macam kita selawat selepas tarawih lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu. Lepas tarawih kata golongan mereka hadza bid'atun dalalah, itu suatu bid'ah yang sesat. Itu di antaranya. Jadi kalau kita layan awak-awak ni, puak-puak ni memang tak boleh nak buat ibadah kita. Itu di antaranya. Jadi comel hak ulama susun yang dinakal oleh Imam Ghazali itu salah satu itu adalah suatu amalan yang sangat bagus yang boleh kita beramal. Ataupun kalau kita tak tambah sembahyang, kita boleh buat zikrullah, majlis zikir. Tetapi kalau pandangan Al-Imam Ibn Hajar, begitu juga ulama yang lain, dia kata kalau nak sembahyang awabin lagi, nak dengar majlis ilmu lagi, maka kata Imam Ibn Hajar, mendengar majlis ilmu itu lebih afdal. Itu di antara disebut oleh Syekh Ibn Hajar. Itu di antaranya. Tetapi kalau kita nak dengar majlis ilmu lagi, tetapi sembahyang sunat selepas maghrib tak buat lagi, maka kata Ibn Syekh Ibn Hajar, sembahyang sunat maghrib dulu. Kita sembahyang sunat maghrib dulu, baru kita mendengar majlis ilmu. Nak cerita pada kita, sunat sembahyang selepas maghrib itu sunat yang sangat muakkad.
Jangan sama sekali dia iaitu ditinggalkan. Maknanya jangan tertipu dalam suatu ibadah. Sembahyang sunat sebelum maghrib buat, tetapi sembahyang sunat selepas maghrib tak buat, rugilah. Sembahyang tarawih buat, tapi sembahyang selepas isyak ba'diyah tak buat, maka suatu rugi juga. Itu di antaranya puasa tapi tidak bersahur, tu tidur waktu qailulah tapi tidak bangun di waktu malam. Ini hak ulama susun belaka comel, mana ada satu kerugian. Ibadah ini adalah suatu halus, maka jangan sesekali kita tertipu dengan tipu daya hawa nafsu. Syaitan duduk diikat dah sekarang ni dalam laut tu, bawah patak laut sekarang ni. Tetapi kadang-kadang nafsulah yang mendorong manusia ke arah kebaikan, mendorong ke arah kejahatan. Maka dengan ada akal berpandukan per Al-Quran, maka itu lebih cermat. Itu di antaranya. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka jika engkau di dalam masjid, maka hendaklah engkau berniat iktikaf pada antara maghrib dan isyak itu, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man i'takafa nafsahu fiha bainal maghrib wal isya fil masjid li jama'atin lam yatakallama. Dan jika engkau di dalam masjid, jadi kita baca situ. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada pagi ini, mudah-mudahan kita sama-sama beramal, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberi kekuatan dalam kita mengerjakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semakin takrib Allah di bulan inilah, bulan yang sangat bersih, berkat untuk kita mudah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi ahlillah, iaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu. Wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanaka mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an, qalban khashi'an, wa yaqinan sadiqan, wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.